Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa imamina wa muallimina wa qudwatina wa uswatina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Habib Allah wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi ar-Rahmah wa syafi'il ummah, al-badru ad-duja wa sirajul munir, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah, amma ba'du. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Wa qala Allah ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Firman Allah yang bermaksud sesungguhnya Allah dan para malaikatnya senantiasa berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, berselawat dan mengucap salamlah kamu ke atasnya dengan sesungguh-sungguhnya. InsyaAllah di pagi Jumaat yang penuh barakah ini, kita mulakan dengan 10 kali berselawat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana sabda Nabi SAW, man salla alaihi marrah sallallahu alaihi biha asyarah. Siapa yang selawat ke atasku dengan satu selawat, nescaya Allah akan berselawat ke atasnya dengan 10 selawat. Dan dia dapat selawat daripada Allah dan para malaikat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillah. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim.
adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Alhamdulillah, alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus salihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya maka sempurnalah perkara yang baik. Wa akramana bi ni'matil Islam wa faddalana ala katsirin minal umat. Yang tamanya dan buat selamanya, marilah kita merapakkan setinggi kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala. Kerana di bulan Syawal, di Jumaat yang pertama ini, begitu banyak dosa kita, kezaliman yang kita buat, maksiat yang kita lakukan, hati yang penuh kelalaian pada Allah. Tapi Allah mengizinkan kita masih lagi bernafas, bernyawa sehingga ke saat ini. Dan saya mengucapkan pertamanya kepada semua umat Islam, sahabat-sahabat semua, adik kakak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat Hari Raya Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum. Pada semua, moga Allah terima amalan kita dan kita sambut bulan Syawal ni dengan mengagungkan Allah, membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah semua moga sihat, ceria. Yang berpuasa hari ni selamat berpuasa. Selamat berpuasa. Yang tidak berpuasa pun insya-Allah selamat Hari Raya. Moga kita diberi kekuatan sentiasa oleh Allah Ta'ala dalam ketaatan padanya insya-Allah. Dan sebagaimana biasa sebelum kita mulakan kuliah kita, marilah sama-sama kita mulakan dengan membaca doa. Kita bermohon pada Allah Ta'ala di pagi yang diberkati ini, didoakan oleh Nabi SAW di hari Jumaat Sayyidil Ayyam, yang memang kita di antara sunnah Jumaat itu disuruh kita memperbanyakkan doa pada Allah Ta'ala. Kena ada satu saatnya, ketikanya Allah memakbulkan doa hamba-hambanya. Moga kita dalam majlis ilmu ni, Allah Ta'ala memilih waktu ini untuk dia makbulkan doa. Kadang kita mengangkat tangan berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah bagaimana biasa, marilah sama-sama kita mulakan, kita hadiahkan Ummul Quran Suratul Fatihah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat radhiyallahu anhum, seluruh muslimin dan muslimat. Allahumma fil lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Muslimin muslimat yang hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Siapa yang kehilangan keluarga dia, macam semalam kita baca berita, 3 beradik sekaligus yang meninggal dunia. Sama-sama kita ambil peluang ini, Suratul Fatihah ni kita hadiahkan untuk yang aksiden di baru ni di mana? Di Kuantan tak, yang suaminya meninggal dunia, orang mabuk langgar. Siapa saja kalangan kita ni yang ada kematian, yang sedang Allah uji dengan sakit, penyakit yang berpanjangan, moga-moga insya-Allah Suratul Fatihah ini memberi syafaat yang telah meninggal dunia, syifa, ubat bagi yang masih hidup ni, penyakit roh dan penyakit jasad. Penyakit rohani, hati kita, iman kita. Penyakit jasad yang di luar ni, semuanya Allah Ta'ala angkat, Allah Ta'ala gantikan dengan sebaik-baik gantian insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafiru mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim
وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا نبي الله. السلام عليك يا حبيب الله ورحمة الله وبركاته. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Sesungguhnya ya Allah, hati-hati kami berkumpul hari ini ya Allah, kerana keagungan-Mu. Kami berhimpun kerana menuruti perintah-Mu. Hati-hati ini berkumpul pada pagi ini ya Allah, kerana kasih sayang di atas keagungan-Mu ya Allah. Maka Engkau eratkanlah hubungan di antara hati-hati kami ya Allah. Tambahkan kasih sayang-Mu. Lapangkan dada kami. Penuhkan hati-hati kami dengan keimanan, kecintaan, kerinduan untuk bertemu denganmu ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Izinkan ya Allah, hamba-Mu yang banyak dosa ini, yang penuh kelalaian, yang jauh daripada-Mu ya Allah, kami bermohon di pagi ini ya Allah, rahmati kami semua dengan keampunan-Mu. Ampun dosa-dosa kami, murahkan rezeki kami, permudahkan urusan kehidupan dunia dan akhirat kami. Angkat penyakit jasmani dan rohani kami. Ya Rabb, Allahumma anta Rabbi, Engkau Tuhan kami. La ilaha illa anta khalaqtani. Tidak ada Tuhan melainkan Engkau. Engkau yang menciptakan kami semua. Wa ana abduka, kami semua hamba-Mu yang begitu hina dina ya Allah. Yang begitu banyak maksiat yang kami lakukan, yang begitu banyak kezaliman yang kami telah perbuat, yang begitu banyak nikmat Kamu yang kami lupakan. Wa wa'dika mastata'tu. Ya Allah, ya Tuhan kami akan cuba berusaha untuk memenuhi segala janji-janji kami padamu ya Allah, menjadi hamba yang beriman bertakwa kepadamu. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Ya Allah, aku mohon berlindung daripada segala dosa dan kejahatan yang pernah kami lakukan. Abu'ulaka bi ni'matika alayya. Kami akui segala nikmat yang Kau negurahkan pada kami terlalu banyak ya Allah. Wa abu bi zambi, dan kami akui betapa besarnya dosa-dosa yang telah kami lakukan. Faghfirli, maka ampun dosa kami ya Allah. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sungguh tidak ada yang boleh mengampun dosa kami melainkan Engkau ya Allah. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Ya Allah, jadikanlah ilmu yang bermanfaat yang kami dapat beramal dengannya. Kurniakan kami istiqamah. Jauhkan kami daripada bisikan syaitan dan kedatangannya pada kami. Anugerahkan kepada kami kelazatan, kesenangan, hati yang khusyuk, lidah yang basah mengingati menyembah-Mu ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, doa pagi kita, moga Allah memberkati kita semua di pagi Jumaat yang penuh barakah ini. Ya, perbanyakkan selawat. Ya, banyakkan bersedekah. Baca surah Al-Kahfi ya, pada hari Jumaat ini. Dan kita buat perkara-perkara yang dituntut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuklah kita memperbanyakkan mengingati zikrul maut, memperingati kematian. Subhanallah, tuan-tuan dan rahmat Allah sekalian. Ya, semalam di Terengganu ni, hak saya ada post dalam Facebook. 3 beradik Allah cabut nyawa serentak. Subhanallah. Di Telumah. Bayangkan, hari raya pertama bergambar dengan ayah, dengan pakai baju Melayu samping. Subhanallah. Ya, tengah gembira. Maka hari berikutnya, takdir Allah, orang ini dia nak mati, dia akan pergi tempat dia akan mati tu. Ini saya selalu sebut, bila orang ni nak mati di sungai, dia akan pergi ke sungai. Orang nak mati di jalan raya, dia akan bawa motosikal, dia akan bawa kereta, dia akan pergi ke jalan raya. Orang yang nak mati di pembaringan, dia akan duduk. Itu tempat dia. Ada orang mati tengah solat, ada tengah baca Yasin, ada mati tengah bermaksiat.
Waliyazubillah. Ya, moga Allah memilih kita semua ni mati dalam husnul khatimah. Kita telah berjaya memburu malam qadar. Maka apa yang kita nak buru lagi? Pemburuan kita yang berikutnya ialah husnul khatimah. Itulah pemburuan kita. Itu visi kita. Itu misi kita. Yang mesti setiap orang yang beriman, bertakwa pada Allah meletakkan dalam hatinya, dalam kepalanya. Seterusnya, kalau sebelum ni Ramadan dia bersengkam mata, 10 malam terakhir dia bangun awal di waktu malam. Dia bersedekah dengan sungguh-sungguhnya. Dia buat kebajikan dan amal yang saleh demi mencari malam qadar. Tapi ketahuilah malam qadar telah pergi meninggalkan kita. Maka next vision kita, visi kita, misi kita yang berikutnya ialah memburu husnul khatimah. Subhanallah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa menyangka dalam kegembiraan di bulan Syawal Allah menarik nikmat di kalangan hamba-Nya. 3 beradik, umur 16, 17, 21 tahun. Betapa mati itu tidak mengenal usia seseorang. Sihat ataupun sakit, kaya ataupun miskin, pangkat dan darjah. Fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah. Bila sampainya ajal seseorang, Allah tak tangguh satu saat. Wala yastakrimun, dan tidak diawalkan. Tepat-tepat waktunya. Ya, Pak Cik Mak ni dia pergi masjid, dia tengah bersih masjid. Orang panggil dia. Kata anak dia lemah di sungai. Subhanallah tuan-tuan. Tengok-tengok dia sungguh ada telefon, ada pakaian. Dan Masya Allah anak-anak dia ni ada yang hafal Quran. Dia baru habis 30 juzuk Quran. Subhanallah. Ni mati ni dapat syahid akhirat. Syahid akhirat. Lepas daripada azab kubur, insya-Allah akan tunggu mak ayah dia. Mak dia dah meninggal, akan jumpa mak dia. Akan tunggu ayahnya di pintu syurga. Subhanallah. Kematian yang dicemburui oleh kita semua. Maka kita gambarkan. Cukuplah kematian ini satu peringatan untuk kita. Ya, semalam lagi yang dilanggar, orang mabuk bawa kereta langgar. Ya, menangis isteri dia. Ya, saya post dalam Facebook. Nak suruh apa ya apa tuan, supaya kita ni hidup bukan hanya kita dengan Tuhan tidak. Bukan kita fana dengan zikir kita. Bukan kita fana dengan doa kita, tahajud kita. Tapi kadang-kadang yang memberi peringatan, yang menyedar dan mengisahkan kita ialah suasana di sekeliling kita. Betul Rasulullah suruh kita ni ad-din mu'amalah. Agama ni kena bergaul. Kamu kena celek, tengok ada orang mati lemah. Siapakah dia? Umurnya berapa? Apa perasaan Pak Cik Mak, ayah dia? Perasaan mak saudara dia, pak saudara dia yang bawa kereta jenazah. Tapi nak bawa 3 anak saudara di belakang van, dia tak sanggup bawa. Tak boleh nak bawa van jenazah. Ketika mana yang di belakang dalam van jenazah itu 3 orang anak saudara dia, dia tak mampu untuk bawa van jenazah. Subhanallah. Seorang isteri yang tidak pernah dia menjangkakan bahawa suami dia keluar itu adalah yang terakhir keluar daripada rumah. Tiba-tiba dilanggar orang mabuk, mati meninggal dunia. Tinggal isteri, tinggal anak yang kecil. Lepas tu saya selalu sebut, kita ni kadang-kadang kena meletakkan hari ni adalah hari yang terakhir dalam hidup kita. Bayangkan kalau suami kita nak keluar, kita cakap yang kasar-kasar. Ya, kita tunjuk perangai yang tak baik. Kita tak tahu dia nak keluar ni, keluar yang terakhir. Dia keluar rumah itu yang terakhir. Kita tak boleh nak bersalam lagi. Kita tak boleh nak minta maaf lagi. Kita tak boleh nak minta redha dia lagi. Siapa menyangka? Tidak ada orang yang pernah berfikir bahawa dia keluar rumah hari ini adalah hari yang terakhir dalam hidup dia. Bahkan manusia sering lalai dan lupa, tak pernah memikir kematian, bahawa hari itulah hari yang terakhir dalam kehidupan dia. Subhanallah tuan-tuan.
keluar rumah, orang langgar meninggal dunia. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Maka kita disuruh melihat sekeliling yang berlaku di sekitar kita. Kalau tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu seorang perempuan, cuba duduk di tempat ibu, duduk di tempat isteri yang suaminya dilanggar orang. Apa sih perasaan? Macam mana solat subuh dia pagi tadi? Macam mana doa dia kepada Allah? Dia tak akan berdoa, ya Allah. Tidak. Dia akan berdoa, ya Allah, dengan penuh tangisan, dengan penuh hibur. Itulah untungnya orang yang Allah uji dalam kehidupan dia. Jadi kita disuruh letak diri kita di tempat orang diuji. Adin muamalah. Agama kita ni kita kena peka dengan suasana yang berlaku. Dan sebab tu Quran tu evergreen. Dia sentiasa subur. Quran ni dia sentiasa subur. Walaupun turun 1400 tahun yang lalu. Tapi dia mukjizat kalam Allah sehingga hari kiamat. Sehingga hari kiamat. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa biiznillah kitaban muajjalah. Dan tidaklah satu nyawa tu Tuhan cabut, tarik, melainkan waktu dan ketetapan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang nak dilanggar orang mabuk, dia akan keluar. Ini jalan dia, ini tempat kematian kamu. Yang nak mati lemah, inilah sungai yang tempat kamu akan pergi mandi. Begitulah kita semua, tuan-tuan. Kita ni hanya menunggu saat dan ketika itu. Kita semua tak lepas. Dunia inilah sementara. Bukan tempat kita tinggal, tapi tempat kita akan meninggal. Dan yang kekal abadi ialah kehidupan kita di akhirat. Subhanallah. Sekejap je hidup di dunia. Maka apakah persiapan yang telah kita lakukan? Yang telah kita perbuat untuk kita semua menghadapi saat-saat yang wajib, yang pasti. Ya. Ainama takunu yudrikumul maut. Dimanapun kamu tempat berada, kamu duduk, kematian itu pasti datang kepada kamu. Seorang raja dalam istana dikawal oleh pengawal-pengawalnya, kematian pasti akan mendatanginya. Tidak boleh lari. Sebagaimana Nabi Daud alaihissalam, seorang yang begitu kuat cemburunya. Kecemburu Nabi Daud ni, kata isteri dia, setiap kali Nabi Daud nak keluar daripada istana dia, ayah Nabi Sulaiman, dia akan pastikan semua pintu tingkap ditutup. Tiba-tiba dia tutup semua tingkap dan pintu. Istananya dikawal oleh pengawal-pengawal. Malakul maut datang di tengah-tengah biliknya. Betul-betul mari malakul maut. Bini dia kata, siapa kamu? Kamu ni siapa? Berani kamu masuk ke sini? Kalaulah Nabi Daud tahu kamu masuk ke dalam istananya ini, nescaya kamu akan dipancung. Lalu dia senyap dia. Bini dia tanya tak jawab. Sehingga bini dia takut. Balik Nabi Daud alaihissalam. Tengok-tengok malakul maut. Nabi Daud tanya, siapa kamu? Lalu malakul maut yang berupa manusia, Israel, dia kata, aku seorang yang tidak takut pada mana-mana raja. Bila Nabi Daud dengar, tahulah dia, itu adalah malakul maut. Di mana kita duduk, kematian itu pasti datang. Suplemen, makanan yang sihat, tubuh yang cerdas. Jangan sekali-kali menipu daya kita. Umur yang pendek, umur yang masih muda, di usia yang muda, jangan menipu daya kita. Kerana itu Rasulullah SAW bersabda, A'maru ummati ma baina sitina ila sab'in. Umur umatku di antara 60-70. Dan yang 70 ke atas ni tak ramah, sikit je. Ya. Kalau kita hari ni kuliah, ya, berapa ramai kita umur 70 tahun ke atas? Hak dengar kuliah hari ni, cuba kat tangan, tengok kat tangan. Ya. Tak ada dah. Ya. Kalau ada pun tak ramai. Nabi kata sikit. Ya, dan di akhir zaman ni Allah buat kematian itu datang ketika usia yang muda. Lepas tu tuan-tuan dan makcik Allah sekalian, cuba kita letak tempat kita di tempat Pak Cik Mak yang jumpa jenazah anak dia 3 orang sekaligus malam. Bayangkan macam mana Pak Cik Mak berdoa kepada Allah, sembahyangnya, solat dan doanya, perasaannya macam mana. Kita duduk di tempat tu. Ya, kalau kita seorang isteri yang suaminya meninggal dunia, dilanggar orang si mabuk, apa sikap dan perasaan dia di saat ini? Ya, sudah tentu dia sedang bersedih,
dia sedang berdoa kepada Allah, ya, dan hatinya begitu khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita yang lalai inilah disuruh kita mengingati kematian. Hidup dalam masyarakat, amal ijtimai, bergaul dengan orang, melihat suasana di sekeliling yang berlaku, supaya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Taala sekalian, alhamdulillah, di saat kita dengar berita-berita kematian, Allah masih pilih kita. Hari ini hari Jumaat di bulan Syawal, Tuhan beri kita bernafas, Tuhan beri kita peluang. Betapa ramainya manusia yang menyesal setelah kematian. Maka marilah kita gunakan saat dan waktu ini untuk menjadikan kita benar-benar hamba yang bertakwa, hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini insya-Allah kita baru mulakan kuliah. Subhanallah. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian. Yo. Sebulan Ramadan dah pergi meninggalkan kita. Ramadan dah pergi dah. Maka na ya'budu Ramadan. Siapa yang sembah Ramadan, fa inna Ramadan qad mat. Ramadan telah pergi meninggalkan kita. Wa man kana ya'budullah, siapa yang dia sembah Allah, fa innallaha hayyul la yamut. Allah itu hidup selama-lamanya. Ya. Maka marilah hari ini kita ambil sedikit masa untuk kita bermuhasabah. Kita suluh diri kita. Saya bukan nak muhasabah tuan-tuan semua, tapi nak suluh diri saya sendiri. Kerana kita mendengar masa kita baca peristiwa Isra' wal Mi'raj, bila Nabi SAW masuk ke Al-Baitul Ma'mur, Nabi pergi ke dalam syurga. Kata Nabi SAW, 70,000 yadkhulul jannah bighairi hisab. Di kalangan umat aku ada 70,000 orang yang masuk syurga tanpa hisab. Subhanallah. Yang paling menggerung dan menakutkan saya ialah ketika juga Nabi SAW menyatakan bahawa di sana ada 3 golongan yang masuk neraka tanpa hisab. Ada orang masuk syurga tanpa hisab, dan ada orang masuk neraka tanpa hisab, terus ke neraka. Antara golongan yang pertama yang membimbangkan kita itu adalah orang macam saya ni. Orang yang berdakwah, orang yang menyeru dan mengajak orang. Orang yang ada ilmu, dia dihumbangkan dalam neraka. Kenapa? Kerana tidak ikhlas dia. Kerana dia datang perasaan ujub, sombong, takabur dalam diri dia. Itu yang membuatkan kita rasa takut dan gerun. Yang kedua, orang yang bersedekah. Yang bersedekah bukan kerana Allah, kerana riak, kerana ujub, takabur, pun tanpa hisab dihumbang dalam neraka. Orang yang berjihad, yang dianggap oleh orang ramai dia seorang yang hebat, pun masuk dalam neraka tanpa hisab. Wal-iyazubillah. Itu yang menakutkan kita. Sebab tu tuan-tuan semua, kita minta mendoakan, saya juga, supaya apa yang kita buat ini mendapat redha Allah Ta'ala. Rabbi, a'udzubika min hamazati syayatin, wa a'udzubika Rabbi an yahdurun. Ya Allah, jauhkan kami daripada bisikan-bisikan syaitan. Ya Allah, jaga kami, pelihara kami akan kedatangannya pada diri kami, depan, belakang, kiri dan kanan, daripada atas dan bawah. Subhanallah. Dan tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, yang kita bicarakan hari ini, yang pertama ialah soal bagaimana kita nak istiqamah dalam amalan kita. Bagaimana kita nak istiqamah. Yang selanjutnya nanti kita akan bicarakan, selepas kita memburu malam qadar, kita kena meletakkan satu pemburuan yang penting, iaitulah memburu husnul khatimah. Yang pertama, sebelum nak buru husnul khatimah, kita nak bicara soal muhasabah dan istiqamah kita dalam amalan kita. Bagaimana setiap manusia ini akan ditimpa dengan penyakit, dengan wabak, afa'ala tariq,
wabak dan penyakit di sepanjang jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah suruh kita beramal. Wa qul i'malu, beramallah kamu. Wa qul i'malu, beramallah kamu. Fasayarallahu amalakum. Sesungguhnya Allah Taala itu melihat kamu. Wa rasuluhu wal mu'minun. Rasulullah SAW juga melihat dan menyaksikan kamu. Dan orang beriman semua menjadi saksi di atas perbuatan kamu. Tapi ingat, wasaturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Kamu semua akan dikembalikan pada Allah. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Untuk Allah perlihatkan kepada kamu balik. Amalan-amalan yang kamu buat ni. Adakah dia ikhlas? Adakah dia kerana Allah? Adakah dia istiqamah? Adakah dia nifaq? Adakah dia amalan yang kamu buat betul-betul kerana Allah Subhanahu wa taala? Maka itulah persoalan yang kita kena jawab. Ya, kerana kita melihat kadang-kadang ya, bila bulan Ramadan kita rasa semangat boleh. Semangat dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila pergi dah Ramadan kita dah rasa jauh dah. Ya. Ketika mana kita dalam majlis-majlis ilmu kita rasa semangat. Kita nak dengar kuliah-kuliah ni. Subhanallah, masya-Allah. Ya. Bila kita jauh daripada majlis ilmu, dia datang dah penyakit-penyakit al-futur. Bila kita bersama isteri, anak-anak kita, pekerjaan kita, dunia kita, hari demi hari kita rasa kita dah jauh dah. Semakin hari semakin mengikis iman kita. Jadi perkara inilah yang sebenarnya dipanggil al-futur. Futur. Dari malas, jadi lemah. Cuma malas ni ada orang kadang-kadang dia banyak rajin sikit malas. Ada orang dia banyak rajin, malas ada tapi sikit. Dan ada orang dia malas banyak, rajin sikit je. Jadi kita duduk di mana? Ya, adakah kita ni rajin banyak tapi malas tu sikit saja? Ataupun kita ni banyak malas, rajinnya ada sedikit saja? Ya. Jadi persoalan yang kita bicarakan ini disebut oleh Nabi SAW. Ya, kenapa kita rasa kadang-kadang bila kita jauh dengan kawan-kawan kita yang baik, jauh daripada kuliah majlis ilmu, ya, bila kita balik dalam kehidupan kita balik, seolah kita sudah hilang momentum diri kita. Kita rasa jauhnya. Ya. Dan memang betul, nak tengok hati kita bersih ke tidak bersih ni, kata ya, seorang sahabat radhiyallahu anhu, kata Sayyidina Uthman, hati yang bersih. Nak tengok hati kita ni bersih ke tidak? Hati yang bersih ialah ketika mana kamu membaca ayat-ayat Allah Ta'ala, kalam Allah, baca Quran, kamu akan menangis. Bila kamu baca ayat Quran, kamu menangis. Ya, dan kamu tidak pernah jemu dengan ayat-ayat Allah Ta'ala. Bahkan kamu dengar orang baca Quran pun kamu boleh menangis. Ya. Bila kita tengok diri kita, kita baca Quran satu muka, kita dah mengantuk dah. Kadang-kadang kita rasa beratnya nak pegang Quran, nak baca Quran tu rasa berat. Ya. Ini tanda-tanda yang disebut oleh Sayyidina Uthman bahawa hati kita ni dah semakin kotor, jauh. Hati kita tidak bersih. Maka terkait dengan perkara inilah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi kata inna likulli amalin ya syarrah. Bagi setiap amalan itu ada ketikanya kamu bersemangat. Ya. Likulli syaratin fatrah. Dan pada setiap semangat itu ada waktu kamu akan futur. Ya. Likulli amalin syarrah. Bagi setiap amalan kamu ni, kamu akan ada bagi semangat nak buat. Likulli syarratin fatrah. Dan pada setiap semangat kamu tu, dia akan ada fatrah, tempohnya kamu rasa jatuh, down. Akan rasa malah. Akan mari hilang semangat. Dan Nabi kata, siapa yang ketika dia lemah, hilang semangat, dia tetap dengan sunnahku, maka dia akan berjaya.
Dan siapa yang ketika mana dia timpa dengan kemalasan, ditimpa dengan futur itu, dia semakin jauh, maka dia akan merosak dan binasa. Ya, maknanya nak bagi tahunya bahawa ya, likulli amalin, bagi setiap amalan kita ni syirah. Ada waktu kita semangat. Bila kita mari semangat kok kita baca Quran banyak-banyak, subhanallah. Time kita mari semangat kita bersedekah. Time kita mari semangat kita semayang duha. Kita semayang sunat wudu. Kita semayang ba'diyah, qabliyah, semayang witir. Subhanallah. Semayang sunat tasbih. Tapi likulli syiratin fatrah. Bagi setiap semangat kita ni ada faktor, ada satu ketikanya kita akan jadi malas. Jadi nak jaga yang ni lah. Yang Nabi kata, kalau kamu masih dalam sunnahku, kata ulama, ketika marinya penyakit malah ni, marinya al-futur dalam diri kita ni, satu benda jangan tinggal yang wajib. Yang wajib jangan tinggal. Ya, maknanya amalan yang wajib kita pelihara sungguh-sungguh. Kerana satu ketika nanti dia akan datang balik. Yang kamu tinggal, yang sunat-sunat rawatib, kamu dah tinggal puasa, kamu dah tinggal sedekah ni, dia akan datang balik. Dengan syarat kamu menjaga yang wajib itu. Ya. Tapi jangan berterusan dalam futur itu. Jangan berterusan dalam futur. Ini bukan saya nak mengajar tuan-tuan ni untuk merengah-rengangkan amalan ibadah kita, tidak. Ya. Dan kerana itulah, ya, sifat dan rasa ni, ya, kadang-kadang kita rasa, ya, rasa kosong jiwa kita, rasa malah beribadah, rasa beratnya nak semayang duha, nak semayang duha tapi niat sibuk kerja, habis dah waktu duha. Dipanggil tashwih. Tashwih ni maknanya kita menangguh-nangguhkan amalan kita. Macam Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik radhiyallahu an, sahabat Nabi. Ya, Nabi dah isytihar nak pergi perang Tabuk ni. Nabi suruh buat persiapan awal. Tapi tashwih. Pada diri dia ada satu sikap menangguh-nangguh. Tangguh amal soleh. Nak bersedekah biar dulu lah. Nak semayang duha kejap lagi lah. Nak buat kebaikan nanti dulu lah. Akhirnya tak terbuat. Ini bahaya. Ini tanda-tanda juga orang yang foto. Jadi berkait dengan persoalan-persoalan ini yang kita semua tahu, yang saya tulis di Facebook tu, berhati-hatilah dengan hati kita. Setiap di kalangan kita ni kena berhati-hati dengan hati kita. Betapa hati ni adalah satu makhluk yang Allah ciptakan, dia sangat suka berubah-ubah. Nabi kata kalau kamu rebuh air gelegak. Kalau kita rebuh air kan, bila air tu gelegak, dia naik buih tu kan, gitulah hati kamu ni. Dia sekejap begini, sekejap begitu. Ya, sehingga kadang-kadang hati-hati kita ni sangat mudah berubah. Ya, pagi kita bangun, kita baik lagi, tengah hari kita dah pekeng dah, kita marah dah. Tanpa kadang-kadang kita perasan. Sekejap kita sangka baik pada orang, besok kita mari su'uzon pula, sangka buruk. Hari ni kita maafkan orang, esok mari sakit hati lagi, mari dendam lagi. Ya. Begitulah kadang-kadang hati kita ni. Ya. Maka Nabi suruh kita ni berhati-hati dengan hati. Dan jangan pernah kamu merasa selesa dengan keadaan hati kamu. Ya. Sebab tu kata Sayyidina Osman, hati yang tidak bersih, ketika kamu baca Quran, kamu tak rasa nak menangis di hadapan Allah. Kamu ditarik nikmat kelazatan membacanya. Dan kamu begitu berat nak pegang Quran. Kadang-kadang baca satu muka, dua muka dah mari mengantuk dah. Letih dah, tak nak dah. Ketika kamu solat berdiri di hadapan Allah, sedikit pun tidak menitiskan air mata kamu. Ketika kamu beristighfar pada Allah, payah nak menitiskan air mata kamu. Ini tanda-tanda hati kita yang tidak bersih. Jadi sesiapa pun di kalangan kita pagi ni, jangan pernah kita merasa selesa dengan hati kita. Kerana itu Nabi SAW berdoa, ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Ya Allah, Engkau Tuhan yang membolak balikkan hati manusia.
Engkau tetapkanlah hati kami ni, ya, di atas agamamu dan di atas ketaatan hanya kepadamu, ya Allah. Ini di antara doa yang Nabi baca selalu, antara dalam tahiyat akhir. Nabi selalu membacanya. Sehingga Aisyah ni tanya Nabi SAW, ya Rasulullah, kenapa Rasulullah macam seolah-olah doa ni baca je, tak tinggal? Ya, lalu Nabi kata, hati kita duduk di antara dua jari jemari Ar-Rahman. Allah boleh swing kita sekejap mata je, sekelip mata kita boleh berubah bila-bila masa saja. Maka oleh kerana itu, tuan-tuan rahmati Allah sekalian, di sinilah, ya, kena adanya nilai muhasabah. Kena baca kisah-kisah sahabat, ya, kena baca sirah Nabi SAW, kena baca Quran, kena faham dan tadabbur maknanya, kena bergaul melihat kehidupan di sekeliling kita, supaya kita dapat mengenali diri kita. Kata Abu Darda, seorang yang Allah beri faqih kepada dia, orang yang Allah beri kefahaman yang baik pada dia, dia mengenali bilakah iman dia lemah, dan dia tahu bila iman dia itu kuat. Seorang yang Allah beri faqih kepada dia, kata sahabat Abu Darda radhiyallahu an, orang yang Allah Ta'ala beri pada dia, dia tahu ketika manakah hatinya itu semakin jauh pada Allah, ketika manakah hatinya semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Biar kita tahu, yo, bila mana kita ni duk tengok Facebook, kita lalai, maka jangan tengok Facebook. Tak, kalau kita buka kuliah, tak apa, kita tengok kuliah, kita semakin rasa iman kita naik, kita ada nilai muhasabah, kita rasa semakin semangat nak beribadat. Itu tak apa, itu tanda kita tahu. Ya, kalau kita duduk dengan kawan-kawan kita, kawan-kawan kita duduk cakap pasal dunia, akhirnya kita rasa lalai. Maka kita tahu ini perkara yang melalaikan kita, kita jauh daripada perkara ni. Ya, sebab syaitan ini dia sangat bijak. Dia akan mendatangi orang yang, khususnya orang yang baru nak hijrah. Orang yang baru nak hijrah, syaitan terlalu bijak. Umur dia dah lama dah, dia sudah pro, dia sudah expert, pengalaman dia terlalu banyak. Selok-belok hati manusia semua dia tahu, tipu daya dia tahu. Ya, supaya orang yang baru hijrah kembali kepada zaman jahiliah dia. Orang yang baru hatinya nak lembut, nak lentur di hadapan Allah, baru nak dekat pada Allah, dia akan kembalikan hati kita ni jadi hati yang lalai. Orang yang hatinya pergi kepada qalbun salim, memaafkan orang, redha dengan apa yang ketentuan Allah, syukur dengan nikmat yang Allah Ta'ala beri, tiba-tiba datangnya qalbun marid, hati jadi sakit balik. Dah tak tenang dah, tak tenteram dah. Begitu syaitan ni hebat. Ya, dia tahu setiap langkah kita. Tipu dayanya sangat hebat. Jadi kita kena tahu. Ya, kata apa ni? Seorang sahabat, ya, ketika mana Allah beri kefakihan kepada kamu, kamu tahu bila iman kamu itu naik dan bila dia masih melemah. Mengikut akidah ahli sunnah wal jamaah, al-iman yazid wa yanqus. Iman itu naik dan turun. Ia naik ketika mana bertambahnya ketaatan kamu pada Allah. Dan iman itu akan turun ketika mana kamu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksiat kita ni banyak. Ya, kadang-kadang dengan mata kita, kadang-kadang dengan telinga kita, kadang-kadang dengan hati kita. Ya, hati yang menyangka yang tak baik, hati yang mengeluh-ngeluh di atas ujian Allah Ta'ala, hati yang tidak redha dengan ketentuan Allah, hati yang tidak bersyukur dengan Allah, hati yang jauh daripada Allah Ta'ala. Subhanallah. Lepas tu Tuhan sebut fazkuruni azkurkum. Bila kamu ingat pada aku ingatkan kamu. Ya. Maka tuan-tuan rahmati Allah sekalian, ya, sebenarnya sifat ini, penyakit al-futur, sifat mari malah, lemah beribadah, kadang-kadang rasa jauh, sebenarnya lah penyakit yang menimpa bukan saja orang yang baru hijrah. Orang yang baru hijrah ni maknanya
Ya, ketika mana dia ni hidup penuh dengan maksiat, dia jadi orang yang baik. Ataupun dia tak buat maksiat mana. Ya, tapi dia dah dapat nikmat kelazatan istiqamah. Mari rasa nilai muhasabah. Mari rasa keinsafan dalam diri dia. Ha? Orang baru-baru nak berhijrah. Bukan saja menimpa ni, termasuk orang yang dah lama beribadah. Orang yang dah biasa dah, dia pun akan ditimpa dengan penyakit al-futur. Ya. Sebab tu kita kena tahu. Ya, kata sahabat ni berdardak kata, kamu kena tahu waktunya. Ada orang dia diuji oleh Allah dengan harta, dia tak makan harta. Dengan harta dia tak jadi, tapi dengan perempuan dia kalah. Maka dia diuji dengan perempuan. Ada orang dengan perempuan dia tak makan, tapi bila mari pangkat jawatan, dia kalah dengan pangkat jawatan. Ya. Dan ada orang diuji dengan bermacam-macam ujian. Hak mari ni dia kalah dengan benda ni. Jadi syaitan membawa semua benda ni datang pada kita supaya kita tetap tergelincir daripada jalan yang menuju ihdinas siratal mustaqim, jalan yang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kerana itu, ya, orang yang bijak, orang yang terbaik, dia tahu bila iman dia kuat, iman dia lemah. Bila dia mari semangat syirrah, mari semangat beribadah. Bila mari fatrah, bila mari dia lemah beribadah, maka dia akan tingkatkan ketaatan dia. Dia akan dekatkan diri dia pada benda yang boleh menyebabkan iman dia bertambah, dan dia akan jauhkan diri dia, ya, daripada perkara yang boleh meruntuhkan iman dia. Subhanallah. Itu benda dia. Ya. Jadi kerana itu tuan-tuan dan puan Allah sekalian, yang saya nak sebut hari ini ni, ya, Allah berkait dengan satu peristiwa yang berlaku, yang kita duk cakap ni selama tadi ni, yang bukan hanya menimpa kita orang beriman. Ya, sebab tu Nabi suruh kita ni istiqamahlah kamu. Dan kamu ada waktu yang kamu tidak mampu. Kerana kita bukan malaikat. Malaikat dia tak pernah letih, tak pernah jemu beribadat pada Allah. Dan kita bukan para nabi. Kita bukan makan macam tu. Kita ni manusia. Bila nama manusia nasiah, dia lupa. Bila nama manusia, kita kena ambil hak Nabi sebut tadi. Kullu bani Adam khata'. Wa khairu khata'ina tawwabun. Setiap anak Adam ni dia akan buat salah. Mesti dia. Pasti. Kok mana-mana pun kamu akan buat dosa, kamu akan buat salah. Cuma beza dia sedikit banyak. Kecil, besar. Berterusan ataupun kamu terus kembali pada Allah. Suasana kita begitu je. Ya, kullu bani Adam khata'. Setiap kita mesti akan buat dosa. Pasti akan buat salah. Tak usah bercakaplah siapa pun kita. Kecuali malaikat. Yang tak jemu dan tidak penat dalam ibadah pada Allah. Kecuali Nabi-Nabi dan Rasul alaihimussalatu wassalam. Yang dipelihara oleh Allah dengan sifat maksum dia. Kita ni jangan bercakaplah siapa pun kita. Ya. Jadi kullu bani Adam khata' wa khairu khata'ina tawwabun. Tapi sebaik-baik orang yang buat salah itu orang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Balik kita boleh tengok diri kita. Ada orang dia dia buat salah tu dosa kecil saja. Sebab tu kita disuruh memperbanyakkan amal yang soleh. Innal hasanat yuzhibna sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan yang kamu buat boleh menghapuskan kejahatan yang kamu buat. Ya. Pernah berlaku di zaman Nabi SAW. Ada satu kisah. Ya, kadang-kadang ada benda yang amalan kita ni boleh menghapuskan dosa kita. Seorang sahabat, ada riwayat kata dia mencium perempuan, ada kata dia ni berzina. Dia jumpa Nabi SAW, dia kata, ya Rasulullah, saya telah buat dosa dah. Ya, saya dah berzina. Dia kata saya dah cium perempuan ni. Ya. Dia datang pada Nabi, nak suruh Nabi hukum dia dengan hukum hukum hudud. Ya. Kalau berzina kau kena sebab. Lalu Nabi kata pergi balik. Nabi suruh dia balik. Dia mari tadi dia semayang asar dengan Nabi SAW. Ya.
Lepas tu dia mari lagi. Dia kata, ya Rasulullah, saya dah berzina ni. Saya buat satu perkara dosa yang besar. Dia betul-betul takut. Waktu di zaman Nabi SAW dulu tuan-tuan, para sahabat radhiyallahu anhum, dia, hukum Islam ni ada roh dia. Hukum Islam ada roh dia. Subhanallah. Macam contoh tadi, yang orang mabuk langgar orang mati. Kalau ikut hukum Islam tu, kena bayar diat. Bayar diat. Bayar diat ni apa? Nyawa. Satu nyawa, contoh nyawa nilai dia 1 juta. Maknanya hak yang langgar tadi tu, kalulah isteri yang aksiden tadi tu tak maafkan dia, dia kena bayar duit tu pada keluarga ni. Sebab dia ada anak yatim 2 orang. Tak? Kena bayar. Kalau nilai nyawa tu hari ni nilai 1 juta, dia kena bayar 1 juta. Bukan bayar pada kerajaan, mahkamah. Tak? Hukum Islam kena bayar pada keluarga ni. Kalau ikut. Jadi nasib keluarga terbela, anak yatim terbela ni hukum Islam. Subhanallah. Roh dia ada. Nakalan minallah. Cegahan daripada Allah. Dan sahabat-sahabat dulu, bila mereka buat salah, pergi jumpa Nabi, serah diri. Hari ni pencuri, perampok, orang buat dosa maksiat, nusuk. Kan? Kena pergi serbu, mereka melarikan diri. Tak jarang orang nak serah diri ni. Tapi berbeza dengan zaman Nabi SAW. Zaman Rasulullah SAW, para sahabat yang buat dosa, buat maksiat, pergi cari Nabi, ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saya berzina. Dia mengaku. Sebab apa dia mengaku? Iman dia. Dia tahu kalau dia lepas di dunia, dia akan kena di akhirat lebih dahsyat lagi. Kena rotan dunia 100 kali rotan. Tak apa. Kena kerat tangan kerana mencuri, hilang ni tak apa. Tapi kalau diazab di akhirat, abadan abidin, la yamutu fiha wa la yahya, tidak hidup dan tidak mati, diseksa selama-lamanya. Mereka, hukum Islam ada roh. Iman mereka menyebabkan mereka cari Nabi SAW. Mengaku, kami salah Rasulullah. Hukumlah kami. Kami tak nak di akhirat, nak sekarang. Ni roh hukum Islam. Jadi seorang sahabat ni jumpa Nabi SAW, dia kata, ya Rasulullah, saya zina dah. Dia mari sebelum asar. Dia semaya asar dengan Nabi SAW. Dia pun mengaku. Lalu Nabi kata, pergi balik. Dia tak berhati lagi. Dia tunggu lagi, ketuk-ketuk, ya Rasulullah, saya ni zina. Nabi kata balik. Lalu dia kata, ya Rasulullah, hukum saya. Nabi kata, tidak, kata tadi kamu dah semaya asar, Allah mengampunkan dosa kamu balik. Subhanallah. Innal hasanat yuzhibun as-sayyi'at. Bagaimana kebaikan yang kita buat ni boleh menghapuskan dosa-dosa dan maksiat kita. Subhanallah tuan-tuan. Lepas tu saya pernah sebut teori air kotor, najis. Kalau kita ambil air yang mutlak banyak, kita letak, akhirnya kotoran yang akan hilang. Ya. Orang kecil di sungai, di laut, tidak menjejaskan air laut itu. Tidak menjejaskan air sungai yang luas itu. Begitulah kita bila kebaikan, bila amal soleh, bila kita buat terlalu banyak, insya-Allah Allah Ta'ala akan pelihara kita. Ini bukan nak ajar tuan-tuan ni, kalau kita tak apa Ustaz, saya nak buat gini, saya nak, bukan nak ajar gitu ni. Nak tunjukkan bagaimana rahmat Allah dan bagaimana kita kena memperbanyakkan amal-amal yang soleh supaya terhapusnya dosa-dosa kita dan maksiat yang kita buat. Subhanallah. Ya. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, yang saya nak kongsinya pada pagi ni, ya, bagaimana penyakit-penyakit malas, foto dalam ibadah ni menimpa bukan hanya orang yang baru hijrah. Orang baru hijrah lagi lah. Dah. Dia baru hijrah. Ya, tiba-tiba habis bulan Ramadan, dah. Ya. Sebab tu kadang-kadang kita ni tau, kalau kita buka Facebook, dalam Facebook tu ada ya, girlfriend kita lama-lama, kita tengok dia mengimbau kenangan. Tak payah. Jangan tengok Facebook. Kalau kita duduk dalam grup WhatsApp, grup WhatsApp ni kena grup ni lah kita rosak. Left, keluar. Tak payah duduk dalam grup tu. Kalau kita duduk satu grup ni, duduk mengumpat, duduk fitnah orang, exit grup, keluar. Mana kita kena menjauhkan diri kita ni daripada benda-benda yang boleh merosakkan kita. Kita kena pergi kepada perkara-perkara kebaikan. Itu maksud dia. Ya. Jadi, orang yang hijrah, baru hijrah, syaitan bijak menipu daya dia supaya dia kembali balik kepada keadaan yang asal dia. Dan bagaimana orang yang
dah lama dah hijrah dalam amal yang soleh. Pendek kata dia ni dah lazat dah beribadah. Pun syaitan mendatangi orang macam ni. Ya. Yang kita cerita bagaimana syaitan menggoda Nabi Ayub alaihissalam. Subhanallah. Nak goda ke isteri tak boleh. Nak goda ke Nabi Ayub tak boleh. Nabi Ayub dah bersedia untuk sakit lah 70 tahun lagi. Bukan kata 18 tahun. Kalau Tuhan takdir 70 tahun lagi, dia sanggup tunggu untuk sakit. Jadi dia gagah. Ya, dia berputus asa. Jadi orang yang dah lama dalam amal soleh pun akan ditimpa dengan penyakit, ya, kemalasan, al-futur. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini saya nak kongsi tuan-tuan ni. Seorang sahabat yang bernama Hanzalah radhiyallahu anhu. Hanzalah, ada dengar kisah Hanzalah tak? Ya. Hanzalah ni seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, hebat dia. Ya. Hanzalah pergi jumpa dengan Sayyidina Abu Bakar. Kata Hanzalah, wahai Abu Bakar, dia pergi jumpa Abu Bakar. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Nafaqa Hanzalah. Hanzalah telah melakukan, ya, satu perkara yang dipanggil kemunafikan. Aku telah berbuat perkara yang munafik, nifak. Nafaqa Hanzalah. Lalu Sayyidina Abu Bakar terkejut dengar, apa yang kamu bagi tahu ni Hanzalah? Kenapa kamu, apa yang kamu buat sehingga kamu kata kamu ni buat kemunafikan yang besar? Ya, munafik tahu kan? Munafik ni maknanya tanda dia ayatul munafik salasah. Tanda orang munafik ni 3. Iza hadasa kazaba, bila dia cakap dia tipu dan dia bohong. Wa iza wa'ada akhlafa, bila dia janji dia mungkin janji. Wa iza tu minal khanah, bila diberi amanah dia khianat pada amanah. Jadi kata Hanzalah pada Sayyidina Abu Bakar, dia pergi rumah Sayyidina Abu Bakar, jumpa Sayyidina Abu Bakar. Ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, nafaqah Hanzalah. Hanzalah telah berbuat satu perkara kemunafikan yang besar. Lalu Abu Bakar tanya pelik, Hanzalah, apa yang kamu dah buat? Lalu kata Hanzalah, seorang sahabat Nabi SAW yang hebat, yang agung. Kata Hanzalah ni, dia kata, wahai Abu Bakar, ketika aku berada di hadapan Nabi SAW, bila aku dengar kuliah Nabi ni, aku duduk depan Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW berbicara soal syurga, ketika Rasulullah SAW cerita tentang neraka, ya, seolah-olah kita sedang melihat syurga itu di depan kita. Subhanallah tuan-tuan. Nabi SAW ni tuan-tuan. Lepas tu kita cerita peristiwa Isra' wa Mi'raj. Nabi naik, dijemput oleh Allah sehingga langit ke-7, sehingga ke Sidratul Muntaha, sehingga ke syurga, ke neraka. Subhanallah. Lepas tu bila Nabi SAW cerita ni, hakul yakin, ainul yakin. Ainul yakin ni kita tengok. Ainul yakin ni kita dengar. Contohlah, ainul yakin ni, orang kata di Mekah ada Kaabah. Tak, orang kata di Mekah sana ada Kaabah. Kita pun dengar orang cerita. Kita pun tengok dalam gambar dalam Facebook. Oh, betul sungguh ada. Ada Kaabah di Mekah. Kaabah ni macam ni. Itu orang panggil ainul yakin. Apa pula hakul yakin? Hakul yakin, kita sendiri pergi ke Mekah, buat umrah, kita pergi haji. Bila sampai di Mekah tu, kita tengok Kaabah. Kita tengok dengan mata kita. Maka tengok Kaabah dengan mata kita dipanggil hakul yakin. Ya, ainul yakin, dengar-dengar, tengok juga, tapi tengok ke jauh-jauh. Tapi bila kita pergi ke Mekah, tengok Kaabah, hakul yakin. Rasulullah SAW, ainul yakin, hakul yakin. Dia tengok syurga, tengok neraka. Jadi bila Nabi SAW bercerita pada sahabat radhiyallahu anhum, cerita tentang syurga, tentang neraka. Subhanallah, kalau tuan-tuan baca hadis, Allahu Akbar. Kalau Nabi cerita pasal neraka, sahabat-sahabat ni menangis, teresok-esok. Ada yang sampai tahap pensang. Begitu mereka takut dan gerun dengan neraka. Dengar neraka ni, cerita Nabi SAW ni, menangis sampai
Teresok-esok pesang. Begitu iman mereka hebat. Bila Nabi ni dengar cerita pasal syurga, mereka dengar dengan penuh yakin. Dan Nabi SAW ni seorang yang hebat. Pidato dia, public speaking, ilmu public speaking ada pada Nabi SAW. Ilmu coaching, ya, ilmu yang menarik orang dalam ucapan, dalam speech dia, semua ilmu itu ada pada Nabi SAW. Lepas tu orang dengar Nabi bercakap, tertarik, jatuh cinta. Dengar Nabi, tengok dia, orang dah rasa suka dah. Itu kehebatan ada pada diri Nabi SAW. Jadi tuan-tuan semua, kata Hanzalah ni, Abu Bakar, bila kita ni dengar kuliah Nabi SAW, bila Rasulullah SAW cerita pasal syurga, Rasulullah SAW cerita pasal neraka, subhanallah, seolah-olah seakan-akan kita rasa kita dekat dengan syurga. Seakan-akan kita merasakan bahawa kita dah nak masuk syurga dah bila Nabi SAW cerita pasal syurga. Dan ketika mana Rasulullah SAW menceritakan tentang neraka, kita merasa begitu iman kita kuat. Kita rasa gerun dan takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bila kita jauh dengan Nabi, bila kita tak dengar kuliah Nabi 3-4 hari ni, ada raya 3-4 hari ni, dah bila tak dengar kuliah ni, kita rasa down, kita rasa lemah ni. Ada itu kita tak kuliah ni 3-4 hari ni, kita beri masa bertenang. Masa bertenang, bila tak dengar kuliah ni, rasa down, rasa Allah lemah ni. Rasa jauh dengan syurga, tak rasa bahannya azab neraka. Bila Nabi tak ada ni, kita rasa macam diri iman kita sangat-sangat lemah. Hanzalah ni cerita pada Abu Bakar. Jadi dia kata, inilah yang menyebabkan aku rasa aku buat kemunafikan yang sangat besar. Okey tu bila Sayyidina Abu Bakar dengar Hanzalah cerita ni, lalu kata Sayyidina Abu Bakar, Hanzalah, sesungguhnya aku pun sama macammu juga. Allah subhanallah. Sayyidina Abu Bakar ni, lepas Rasulullah SAW, dia lah ganti Nabi. Bila wafatnya Nabi SAW, naik Abu Bakar, dijolok dengan gelaran Khalifatul Rasulullah SAW. Abu Bakar ni khalifah yang menggantikan Nabi SAW. Sehingga Nabi kata, kalaulah ada takdir Allah, ada lagi Nabi selepas ini, ada lagi Tuhan takdir ada seorang Nabi selepas aku ni, tak ada orang yang paling layak melainkan Abu Bakar. Subhanallah. 8 pintu syurga. Bayangkan Sayyidina Abu Bakar ni, bila Nabi naik Isra dan Mi'raj, Nabi ceritakan pintu syurga ni ada pintu babus sedekah. Orang rajin sedekah, pintu sedekah panggil dia. Orang rajin sembahyang, babus solah, pintu solat akan seru dia. Orang yang berjihad, babul jihad, pintu jihad akan panggil dia. Orang yang rajin berpuasa, babul rayyan, akan panggil dia, seru nama dia. Bila Nabi cerita pintu syurga ni ada 8. Lalu kata Abu Bakar, ya Rasulullah SAW, ada ke tidak orang yang semua pintu syurga ni panggil nama dia? Lalu kata Nabi SAW, kamulah Abu Bakar. Menunjukkan bahawa Sayyidina Abu Bakar ni 8 pintu syurga menyeru nama dia. Tiba-tiba Abu Bakar kata apa? Wahai Hanzalah, sesungguhnya apa yang kamu adu ni, kamu kata ni, samalah dengan aku. Aku pun sama juga dengan kamu. Aku pun rasa lemah. Aku pun rasa iman aku turun. Aku pun merasa jauhnya daripada syurga. Aku pun merasakan tidak gerun kepada azab neraka. Ketika mana tidak bertemu dengan Nabi SAW, ketika mana aku tidak mendengar kuliah-kuliah dan tazkirah daripada Nabi SAW. Ni kisah dia ni. Anak cerita ni apa? Kadang-kadang kita ni datang rasa lemah iman, kadang-kadang malah nak beribadah. Dia bukan hanya menimpa orang yang baru hijrah, bukan hanya menimpa orang yang dah lama dalam ibadah, tapi menimpa para sahabat radhiyallahu anhu, orang yang dekat dengan Nabi SAW. Mereka pun ditimpa dengan sifat ni, rasa dia ni. Apatah lagi dua orang yang tokoh yang hebat. Itulah Hanzalah, Sayyidina Abu Bakar, Hanzalah lagi dah tuan-tuan. Jadi dengar kisah Hanzalah. Hanzalah ni, ayah dia nama Abu Amir. Abu Amir. Bila Nabi SAW bawa Islam, dia dengan iman dia beriman pada Nabi SAW. Lalu ayah dia Abu Amir ni memusuhi Nabi SAW. Dia punya hebatnya iman Hanzalah ni.
Sehingga dia jumpa Nabi SAW. Dia kata, ya Rasulullah SAW, ya, aku nak minta izin kamu, aku nak penggal kepala ayah aku. Aku nak bunuh ayah aku, nak penggal kepala dia. Sebab dia memusuhi dan dia dengki pada kamu. Subhanallah tuan-tuan. Nabi kata jangan, Nabi tak izin. Nabi tak izin. Nak ceritanya, begitu Hanzalah ni seorang yang iman dia begitu kuat. Ya. Dia membenarkan ayat Quran. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri wallahu la yahdil qaumal fasikin. Dalam ayat Quran sebut, Qul in kana aba'ukum, katakanlah jika ayah-ayah kamu, bapa kamu, wa abna'ukum, anak kamu, ya, Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum, saudara kamu, isteri kamu, wa ashiratukum, kaum kerabat kamu, anak beranak kamu, mak saudara, pak saudara ni, wa amwalun iqtaraftumuha, harta benda yang kamu sayang dia, yang kamu usahakan, kamu sayang, wa tijaratun takhshawna kasadaha, perniagaan yang kamu bimbang kerugiannya, wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih, dan rumah kediaman yang kamu suka duduk di dalamnya. Kalau 8 perkara ni kamu lebih cintai daripada Allah dan Rasul, kata Allah Ta'ala ni ayat Quran, fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri, maka tunggu saat Allah Ta'ala datangkan ketentuannya. Subhanallah tuan-tuan. Hanzalah membenarkan iman dia kepada Allah dan Rasul. Qul in kana aba'ukum, katakanlah jika bapa kamu, ayah dia musuh Nabi, ayah dia hasad pada Nabi, dia minta izin Nabi SAW, biar saya bunuh ayah saya. Ini iman Hanzalah hebat. Setara ni iman dia, nak cerita tuan-tuan. Ya, dan Hanzalah seorang sahabat yang, ya, kalau kita baca dalam sirah, ya, dia kahwin dengan, ya, Jamilah binti Abdullah bin Ubay bin Salul. Dan perkahwinan dia, malam dia kahwin tu, esok pagi nak perang Uhud. Pagi esok nak pergi perang Uhud. Malam tu dia akad nikah, dia kahwin. Tengah nak perang esok, kahwin. Subhanallah. Ya. Kalau tuan-tuan baca hebat Hanzalah ni. Ni nak cerita, nak gambar sahabat setara ni. Malam dia tu dia kahwin. Bila pagi seruan jihad, dia tinggalkan isteri dia. Dia pergi dalam keadaan berjunub. Ya. Dia tinggal isteri dia. Dia pergi ke medan jihad. Dialah yang, ya, mengambil pedangnya. Dia catah paha kuda yang membawa Abu Sufyan, sehingga Abu Sufyan jatuh. Lalu dia dibunuh. Bila Hanzalah dibunuh tuan-tuan, Nabi SAW kata, aku melihat. Kata Nabi SAW, aku melihat. Ya, di antara langit dan bumi ni, para malaikat memandikan Hanzalah dengan air daripada awan, dengan diletakkan satu bekas daripada perak yang besar bekas ni. Lalu para malaikat di antara langit dan bumi memandikan Hanzalah, mandikan dia, sehingga sahabat-sahabat bawa Hanzalah dekat Nabi SAW ni, tunjuk bahawa kepala Hanzalah ni basah. Ya. Dan dia ni bersama dengan isteri dia, maka dia dah keadaan junub. Nabi kata malaikat memandikan dia. Subhanallah tuan-tuan. Ini Hanzalah, seorang sahabat yang begitu agung, yang gugur syahid dalam medan Uhud. Subhanallah. Jadi dia ni lah pergi rumah Sayyidina Abu Bakar, cerita pada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, nafaqah Hanzalah. Hanzalah telah berbuat kemunafikan. Lalu Abu Bakar kata, apa munafik? Apa kamu buat apa Hanzalah? Sayyidina Abu Bakar kata, kamu buat apa? Ya, aku rasa bila duduk dengan Nabi SAW, dengar kuliah tazkirah, iman aku naik. Bila Nabi cerita syurga, subhanallah, aku seolah-olah melihat syurga di depan mata. Bila Nabi cerita azab neraka, aku rasa menangis teresak-esak, aku gerun dengannya. Tapi bila Nabi SAW tidak ada di depan aku, iman aku lemah. Ya.
Jadi aku ni jadi lemah, jadi jauh dengan Nabi SAW. Itu kemunafikan yang berlaku. Lalu Hanzalah cerita pada Abu Bakar kata, Allahu Akbar, samalah kita, boleh kawan lah kita. Setara Abu Bakar tu, Abu Bakar kata, ya Hanzalah, aku pun sama juga. Ada, jom kita jumpa Nabi SAW. Berarti dua orang ni pun pakat-pakat. Kalau gitu kita pergi jumpa Nabi SAW. Dia berpakat-pakat nak pergi mengadu pada Nabi SAW. Nak mengadu tentang apa ni? Nak mengadu tentang masalah yang mereka hadapi ni. Masalah yang ketika dengar Rasulullah rasa iman kuat. Ketika dengar kuliah-kuliah Nabi rasa semangat. Rasa ada nilai muhasabah. Rasa dekat dengan Allah. Rasa ringan ibadah. Tapi bila dah tak ada kuliah ni rasa lemah. Ya, mari perasaan futur. Lalu Sayyidina Abu Bakar dengan Hanzalah mau pergilah jumpa Nabi SAW. Dua orang ni pun pergilah. Pergi kat Nabi SAW. Bila pergi dekat Rasulullah SAW, lalu Hanzalah kata pada Nabi SAW, Ya Rasulullah SAW, nafakah Hanzalah. Hanzalah telah berbuat kemunafikan yang besar. Lalu Nabi SAW tanya dia, Hei Hanzalah, apa yang kamu buat? Kemunafikan apa yang kamu buat? Lalu Hanzalah cerita, Ya Rasulullah SAW, ya, saya ketika dengar kuliah Nabi SAW, Nabi cerita tentang syurga. Ya, Nabi bermuhasabah. Kami merasa begitu dekat dengan Allah. Kami berasa begitu nikmatnya iman dan Islam. Ya, dan bila Rasulullah cerita tentang neraka, kami begitu gerun. Kami menangis-nangis dan bermuhasabah. Tapi bila kami jauh daripada Nabi SAW, kami tak dengar kuliah Nabi SAW, kami rasa, ya, seolah diri kami ni macam jauh pada Allah. Jauh pada Nabi SAW. Ya. Itu iman, itu rasa. Dan itu kemunafikan yang ada pada diri kami. Subhanallah tuan-tuan. Ni hebat dah. Sebab tu kita kadang-kadang kita jumpa sama kita, malam tadi tahajud tak? Oh, tahajud. Dah. Kalau kita posting dalam Facebook kok, alhamdulillah boleh bangun tahajud. Beza tuan-tuan kita dengan sahabat ni. Sahabat-sahabat Nabi SAW ni, dia tak pernah rasa bangga dan mulia dengan amalan dia, tidak. Bahkan kalau kita baca kisah, bila Rasulullah balik malam Isra' Mi'raj, Nabi cerita 70,000 yadkhulul jannah bighairi hisab. 70,000 orang masuk syurga tanpa hisab. Para sahabat radhiyallahu anhum ni, bila dia dengar 70,000 masuk syurga tanpa hisab, Sayyidina Umar, lain-lain kata apa? Bakali bukan kita dah. Ya, kita dulu lawan Nabi dah. Kalau Sayyidina Umar dulu, aku nak bunuh Nabi. Aku dulu nak bunuh Nabi SAW. Dia punya muhasabah tu nilai dia tinggi. Ya, bakali bukan kita. Ya. Dan mereka ahli syurga. Tapi mereka sentiasa menghinakan diri dia di hadapan Allah. Tidak pernah berbangga dengan kebaikan yang mereka buat. Dan tuan-tuan rahmati Allah Ta'ala sekalian, inilah sifat yang kita kena ada. Ni yang kita kena ada. Ya, bukan kita jumpa kawan-kawan kita nak berbangga dengan sedekah yang kita buat banyak. Kita kata, saya dah semayang duha, saya dah sunat tasbih, malam tadi alhamdulillah tahajud lagi. Dah, bukan kita nak berbangga dengan amalan kita ni. Tapi contohi amalan para sahabat. Jumpa, aku telah buat perkara munafik. Mengadu kelemahan iman. Tanpa mereka berbangga sedikit pun dengan amalan mereka. Subhanallah tuan-tuan. Ini yang sifat hamba yang ada pada diri para sahabat radhiyallahu anhum. Jadi kita jangan sekali-kali ada kebanggaan. Orang yang ketika mana dia dah rasa cukup dengan amalan dia, di saat orang tu rasa cukup, masa tu syaitan mendatangi dia. Kalau tuan-tuan ada rasa banyak dah saya dengar kuliah ilmu, saya dah banyak lah. Ni hak ustaz cerita ni lama dah kita tahu. Ustaz ni cerita benda tula je. Ketika kamu dah rasa cukup, syaitan terus datang pada kamu. Bila kamu rasa kamu ni kurang, kamu lemah, kamu hina, kamu banyak maksiat, kamu jauh pada Allah, syaitan nak mendatangi pun susah. Sebab apa? Ada benteng di situ. Ada pergantungan kamu dengan Allah Ta'ala. Ada nilai muhasabah. Ni penting. Dalam kehidupan kita, betapa kita kena sentiasa bermuhasabah. Meletakkan diri kita ni orang yang hina, orang yang banyak dosa, orang banyak maksiat. Ya. Itu yang sepatutnya kena ada. Ini kita kena nampak perbezaan dia. Subhanallah tuan-tuan. Jadi bila ngadu kepada Nabi SAW ni, ya, lalu kata Rasulullah SAW, wahai Hanzalah, kata Nabi SAW, ni hadis riwayat Imam Muslim, hadis yang sahih.
Kata Nabi SAW pada Hanzalah, bakar pun sekali, Hanzalah, kalulah kamu ni sentiasa ingat pada syurga dan neraka, kamu beribadat sentiasa kepada Allah Ta'ala, dalam pembaringan kamu, dalam perjalanan kamu, dalam tidur kamu, apa yang kamu buat ni, kalau sentiasa kamu nampak syurga dan neraka, sedikit pun kamu tidak lalai, nescaya malaikat akan datang berjabat tangan bersalam dengan kamu, kata Nabi SAW. Walakin Hanzalah, Nabi kata, ayat Nabi, walakin ya Hanzalah sa'atan wa sa'atan. Ni jawab Nabi SAW. Ni saya nak kongsi tuan-tuan. Sa'atan wa sa'atan. Walakin ya Hanzalah sa'atan wa sa'atan. Nabi ulang 3 kali. 3 kali Nabi ulang. Tapi Hanzalah, ada ketika kita semangat, ada ketika kita kena tenang, relax. Ada waktu kita dengan keluarga, kita dengan kawan-kawan, kita suka-suka kita keluar. Maknanya ibadah ni bukan kena straight tidur. Ada rehat, tetapi kerehatan kita ni adalah untuk memacu semangat kita lagi beribadah. Itu sa'atan wa sa'atan. Tak mungkin kita ni nak dalam taat 100% semua, tak mungkin. Yang penting kita nak istiqamah. Yang penting kita nak istiqamah. Nanti di sini nilai muhasabah kita. Kuliah yang pertama kita hari ni, setelah kita meninggalkan sebulan Ramadan ni, macam mana kita nak membajai iman kita. Amal-amal soleh yang dah kita buat bulan Ramadan ni, kita nak pelihara dia sampailah kita mati husnul khatimah. Sampailah kita bertemu Ramadan pada tahun hadapan. Wa inna ahabba a'mali ilallah adwamuhu wa in qallah. Amalan yang Allah paling suka, kalau kamu buat satu amalan sedikit tapi berterusan. Al-qalilud da'im, amalan yang sedikit, khairun minal kasirul munqati'. Lebih baik daripada amalan yang banyak tapi terputus. Kamu baca Quran 30 juzuk bulan Ramadan, tapi syahwat dah berlalu berapa hari dah, kamu tak sentuh Quran lagi. Banyak mana kamu bersedekah, banyak kamu baca Quran, semayang duha, semayang witir, semayang tahajud, semayang tasbih, istighfar kamu, maka ini muhasabah kamu. Jadi yang penting kita nak berterusan kita buat. Ni tuan-tuan, Nabi jawab pada Hanzalah, kalulah kamu ni ingat syurga, ingat neraka, kamu beribadah seolah-olah Tuhan di hadapan kamu sentiasa. Nabi kata, nescaya malaikat akan datang berjabat tangan bersalam pada kamu. Walakin ya Hanzalah, tapi ingat wahai Hanzalah, sa'atan wa sa'atan. Satu saat, kata ketika kamu beribadat semangat, ada ketika kamu tenang-tenang, relax je. Lepas tu pernah dengar kisah Abu Darda? Nanti kita cerita kisah Abu Darda. Abu Darda, nanti besok kita cerita kisah Abu Darda yang semayangnya. Kisah Zainab yang gantung tali dalam masjid, semayang siapa, letih ambil tangan letak atas tali ni, semayang ni. Ni insyaAllah nanti kita cuba share pada besok pagi insyaAllah. Jadi tuan-tuan semua, itulah kehidupan kita. Ada waktu kita dengan keluarga, ada waktu kita kena bergurau senda, tak ada masalah, tapi itu semua untuk membangkitkan lagi semangat kita. Islam tidak menafikan fitrah manusia. Menafikan fitrah manusia. Cumanya orang yang muqarrabin, orang yang hampir dengan Allah, dia akan menjadikan perkara yang sunnah itu wajib untuk dia. Dia akan jadikan perkara yang syubhah haram untuk dia. Dia akan mengolah benda yang mubah, benda yang harus ni menjadi ibadah. Tidur ni tak ada masalah. Tapi orang yang muqarrabin, yang dekat dengan Allah, belum dia tidur dia berwuduk, dia berzikir. Siapa dia tertidur dalam zikir, dia niat nak bangun tahajud, jadi dia olah benda yang mubah jadi ibadah. Tidur yang boleh siapa 5-6 jam, dia tidur 3 jam 4 jam cukup, dia bangun tahajud. Itu maksud dia. Orang main kuda, dia berenang, dia panjat bukit, dia olah jadi ibadah. Bismillah ya Allah sunnati Rasulullah SAW. Jadi semua yang kita buat ni di atas sunnah Nabi SAW. Bukan sentiasa nak kena menangis, nak kena, tak, jangan cara nak duduk dalam bilik, nak zikir, nak, tidak. Itulah Islam. Sa'atan wa sa'atan. Ada kala kamu ni semangat, ada kala kamu kena rehat, tenang sekejap.
untuk kamu dapat momentum. Lepas tu kita bangun tahajud, kita tidur awal, kita bangun malam tu, makan dulu, makan sikit, makan kurma ke, makan untuk lapik perut. Nak beribadat kah? Tak, bukan makan yang kenyang, sampai tidur balik. Tapi kita makan sekejap, lepas tu kita semayang tahajud. Lepas tu sunat tidur sekejap 10 minit untuk bagi kekuatan. Nanti kita kena tahu kaedah kita beribadah. Yo. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah Ta'ala sekalian, insya-Allah setakat itulah. Ingat nak kuliah sekejap je ni, 7.30 sampai pukul 8, 8.30 dah. Dah melebihi masa ni. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, insya-Allah panjang umur kita kita bertemu lagi pada esok pagi dalam siri-siri kuliah kita yang berikutnya. Apa yang penting adalah kita menjadi seorang manusia yang sentiasa berterusan dalam muhasabah. Tidak pernah merasakan kita orang yang mulia, orang yang suci dan bersih. Tapi kita merasakan diri kita seorang pendosa yang banyak dosa dan maksiat. Al-wajibat aksaru minal awqat. Kewajipan kita ni terlalu banyak dengan masa yang kita ada, sehingga kita menyeluh diri kita. Subhanallah, kita akan melihat, ya Allah, banyaknya kekurangan diri aku. Kewajipan kita, kalau kita seorang ayah, nak didik anak-anak, nak didik isteri, nak cari nafkah yang wajib, banyak kewajipan kita yang tidak tertunai oleh kita. Kalau kita seorang isteri, seorang ibu, adab kita, cakap kita dengan suami kita, didikan kita pada anak-anak kita. Kita bangun malam tengok muka anak-anak, kita tengok anak-anak kita ni, subhanallah, ya Allah, begitu banyaknya dosaku, ya Allah. Aku gagal didik anak-anak ni dengan agamamu, ya Allah. Begitu aku sibuk dengan dunia, aku tak pernah baca buku-buku macam mana nak cara nak didik anak dalam Islam, bagaimana nak menghidupkan sunnah Nabi dalam keluarga. Ini yang menyebabkan orang beriman, dia tidak ada masa nak komen orang, dia tidak ada masa nak ribah, mengumpat orang, dia tidak ada masa nak fitnah orang, dia tidak ada masa untuk terlibat dengan perbalahan orang. Tapi dia sibuk dengan nilai muhasabah diri dia, yang tanggungjawab dia. Al-wajibat aksaru minal awqat. Kewajipan kita ni terhadap Allah, terhadap Rasulullah SAW, terhadap keluarga kita, terhadap ibu ayah kita, terhadap diri kita sendiri, terlalu banyak di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pastinya kita akan disoal, ditanya di hadapan Allah Ta'ala. Maka tuan-tuan rahmati Allah sekalian, marilah kita ambil nilai muhasabah ini, marilah kita tingkatkan iman kita. Tak apa kalau kita dah terlanjur, kita dah tersilap. Yang penting orang yang silap, kullu bani Adam khata', setiap anak Adam buat salah. Wa khairu khata'ina tawabun. Sebaik-baik orang buat salah, dia cepat bertaubat, dia kembali di atas jalan yang betul. Siapa pun kita, banyak mana kesilapan kita, dosa kita, insya-Allah Allah Ta'ala akan kembalikan balik, dengan syarat kita bertaubat, kita segera dengan taubat. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kamu kepada keampunan Allah. Wa jannatin arduhas samawati wal ard. Dan syurga yang Allah hidangkan seluruh langit dan bumi ni. Uiddat lil muttaqin. Ya Allah Ta'ala sediakan untuk orang beriman, bertakwa kepadanya, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, insya-Allah moga-moga perkongsian kita pagi ni Allah redai, Allah berkati, Allah kembalikan kita pada jalan yang betul. Allah pilih kita menjadi hamba yang suka bertaubat. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang suka bertaubat, jadikanlah aku orang suka membersihkan diriku ni daripada kotoran-kotoran dosa jasmani dan rohani yang begitu banyak pada diriku ni. Kita minta dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah, ya, sudah tentulah saya yang bercakaplah orang yang paling banyak dosanya, orang yang serba kekurangan. Dan tidaklah apa yang saya ucapkan ini adalah untuk bermuhasabah diri saya sendiri, ya. Dan Alhamdulillah Allah Ta'ala hadirkan kita semua
untuk sama-sama kita ada nilai muhasabah. Moga-moga ukhuwah kita berkekalan sehingga ke syurga. Ingatlah, ke syurga bukan hanya dengan tahajud, bukan hanya bersedekah, tetapi ke syurga itu dengan berukhuwah fillah, berkasih sayang kerana Allah. Itu juga jalan ke syurga. Dan itulah orang yang mendapat naungan Allah. Sab'atun yuzilluhumullah fi zillihi yawma la zilla illa zilluh. Wa rajulan tahabba fillah ijtama' alaih wa tafarraqa alaih. InsyaAllah, moga Allah jadikan perhimpunan kita begini, hati-hati kita ni berhimpun kerana keagungan Allah, kerana kecintaan kita pada Nabi SAW, menghidupkan sunnahnya, bermuhasabah, membaca kisah-kisah sahabat, membaca sirah-sirah Nabi SAW yang meningkatkan iman kita, membaca kalam-kalam Allah, menyucikan hati yang kotor, mengembalikan kita pada landasannya, supaya kita akhir mendapat qalbun salim. Kita balik pada Allah, yaumala yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang tiada memberi manfaat oleh harta benda dan anak bina, melainkan mereka yang balik pada Allah, qalbun salim, hati yang tenang dan sejahtera. InsyaAllah, sehingga kita berjumpa lagi pada pagi esok. Ya, dan marilah sebelum kita berakhir, kita ambil peluang dan waktu ini, saat hati kita lembut, jiwa kita tersentuh, ya, kita mengingati Allah, mengingati Rasulullah SAW dalam majlis ilmu, bersama kita para malaikat, bersama kita sahabat-sahabat yang soleh dan solehah, bersama kita hari Jumaat, Sayyidul Ayyam, doa mustajab. Ayolah sama-sama kita menadahkan tangan, bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Moga doa kita dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan habidin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafir mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azim sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma antal wahidul ahad, al-fadlus samad, alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Wadud, ya Halim, ya Hakim, ya Rabbus samawati wal ard, ya Muhyi, ya Mumin, ya Latif. Ya Allah, ya Tuhan kami, izinkan tangan kami yang hina dina ini, ya Allah, tubuh kami yang banyak melakukan dosa maksiat, ya Allah, hati kami yang sentiasa lalai mengingati-Mu, ya Allah, maafkan kami, ya Allah, pandang kami dengan rahmat-Mu, ya Allah, ampuni kami semua dengan rahmat-Mu, ya Allah. Kami berhimpun hati-hati kami, ya Allah, pada pagi ini, kerana mencintai-Mu, kerana keagungan-Mu, ya Allah. Subuhkan hati-hati kami dengan iman kepada-Mu, ya Allah. Jauhkan hati ini daripada sifat riak, ujub, sombong, takabur. Jadikan hati ini qalbun salim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami hamba-Mu yang sentiasa lalai daripada-Mu, ya Allah. Bantu kami, ya Allah, untuk kami sentiasa mengingati-Mu, untuk kami mengetahui, merasakan betapa nikmatnya mencintai-Mu, ya Allah. Innana nuhibbuk, innana nuhibbuk, innana nuhibbuk. Wallahi la ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan malaikat Engkau, ya Allah. Engkau Rahman, Engkau Rahim, Engkau ya Wadud, Engkau ya Fattah, ya Alim. Ya Allah, pandang kami dengan rahmat-Mu, ampun dosa-dosa kami, ya Allah. Pilih kami menjadi hamba yang Engkau cintai, hamba yang senang beribadat, hamba yang lazat beribadat. Lisan kami, lidah kami basah menyebut nama-Mu, hati kami hati yang khusyuk dalam beribadah kepada-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau cabutlah daripada diri kami, ya Allah, kelazatan dalam maksiat. Buang daripada diri kami, ya Allah. Isi hati kami dengan kebaikan-kebaikan. Isi hati kami dengan iman dan taqwa. Jangan biarkan lagi kami bermaksiat, ya Allah. Rabbana fil lana wal walidina warhamhum kama rabbawna sirara.
Ya Allah, ya Tuhan kami, ampun dosa kami, ampun dosa kedua ibu bapa kami. Maafkanlah kami menjadi seorang anak yang kurang berbakti pada ayah ibu kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari Jumaat yang mulia ini, ya Allah, kami bermohon, gugurkanlah dosa ibu kami yang mengandungkan kami 9 bulan 10 hari. Gugurkanlah dosa ibu kami sebagaimana Engkau gugurkan darahnya, air matanya di saat dia melahirkan kami. Jadikanlah setiap titik susu yang kami minum, yang menjadi darah daging kami hari ini, ya Allah, semuanya itu pahala dan kebajikan buat ibu kami, ya Allah. Buat ayah kami, jadikanlah setiap titik peluhnya menafkahi kami, membesarkan kami. Semuanya itu balasan syurga buat mereka, ya Allah. Rahmati keduanya dalam ampunamu. Wafatkan keduanya dalam husnul khatimah. Wafatkan kami semua husnul khatimah. Anak-anak kami, keluarga kami, sahabat-sahabat yang kami cintai kerana-Mu ini, ya Allah. Matikanlah kami semua husnul khatimah. Rabbana hablana min azwajina wa zuriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakan kami pasangan hidup, anak-anak yang soleh dan solehah. Jadikanlah anak kami anak yang beriman, yang bertakwa, yang menunaikan salat, yang mendengar kata bicara kami. Ya Allah, ampun kami, ya Allah. Ampun dosa kami, ya Allah. Kesilapan kami dalam mendidik anak-anak dan keluarga kami, sehingga mereka jauh daripada agama-Mu, ya Allah. Ya Allah, selamatkan anak-anak dan keluarga kami yang masih hidup. Kau buka hati mereka, ya Allah. Jadikan mereka insan yang bertakwa padamu, ya Allah. Ia telah meninggal dunia, tempatkan mereka di taman syurga-Mu, ya Allah. Jangan Kau seksa mereka dengan dosa-dosa mereka buat, ya Allah. Engkau angkatlah doa anak-anak yang soleh ini. Engkau angkatlah doa ibu dan ayah yang mustajab ini. Rahmati semuanya dalam keampunan-Mu, ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyadah. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. InsyaAllah moga-moga Allah Ta'ala merahmati kita semua. Sekali lagi saya minta maaf andai sesalah kekurangan dalam kuliah. Mohon tuan-tuan doakan saya semua dan doa tuan-tuan. Dan insyaAllah moga kita jumpa lagi pagi esok. Taqabbalallahu minna wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
وعمري ناقص في كل يوم وذنبي زائد كيف إلهي عبدك العاصي مقرا بالذنوب وقد وإن تكرهوا فمن نرجو